Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi. Jadi sekarang kita akan masuk ke topik risiko. Jadi kita tahu bahawa dalam subjek kita, salah satu daripada komponen yang penting ialah aspek kawalan, dan untuk kita melaksanakan kawalan sudah tentu kita perlu tahu apakah risiko yang dihadapi oleh organisasi, dan seterusnya apakah risiko yang dihadapi oleh sistem maklumat perakawanan. Jadi untuk itu kita akan lihat topik risiko untuk hari ini. Dan topik risiko ni khususnya kita akan lihat daripada bab computer fraud dalam buku teks. Ada 4 jenis ancaman yang dihadapi oleh suatu sistem maklumat perakawanan. Pertamanya ialah natural disasters and terrorist threat, ataupun bencana alam, dan juga ancaman daripada teroris. Jadi kalau kita lihat dalam senarai ini, dia menunjukkan dari segi susunan ancaman-ancaman yang berada di luar kawalan, sehinggalah ancaman-ancaman yang lebih direct lah, lebih direct kepada sistem. Jadi kalau natural disasters dan terrorist threats itu bukanlah ancaman yang secara terus kepada sistem, tetapi dia adalah ancaman umum dan berada di luar kawalan kita lah. Kemudian seterusnya ialah software errors ataupun kesilapan perisian ataupun malfunction, equipment malfunction. Jadi ini ialah satu perkara yang berada di luar kawalan dan juga tidak disengajakan. Jadi bila perisian ada kesilapan, maka itu pun merupakan ancaman kepada sistem, ataupun hardware tidak berfungsi, itu pun adalah ancaman kepada sistem. Kemudian ada dari segi unintentional acts ataupun human error, kesilapan manusia. Jadi kesilapan manusia disebabkan mungkin oleh kecuaian kan, ataupun keletihan. Jadi benda tu perkara yang tidak disengajakan tetapi kerana kecuaian lah. Dan akhir sekali ialah ancaman yang merupakan yang disengajakan, seperti computer crime. Jadi yang ini ialah ancaman yang ataupun serangan yang khusus kepada sistem. Jadi ini merupakan bentuk-bentuk ancaman kepada sistem maklumat. Maka kawalan yang kita perlu laksanakan untuk mengatasi jenis-jenis ancaman ini sudah pasti akan berbeza lah. Okay. Dan mungkin ada setengah ancaman tu kita tak boleh buat apa-apa, tetapi ada ancaman yang kita boleh halang melalui kawalan-kawalan yang tertentu. Jadi sebelum kita bincangkan tentang kawalan yang kita perlu laksanakan di dalam kuliah-kuliah akan datang, kita akan lihat dulu apakah ancaman-ancaman risiko yang mungkin berlaku ke atas sistem. Jadi yang kita lebih concern ialah intentional acts. Okay, kalau kita lihat di sini, kita ada natural disaster, software errors, unintentional acts dan intentional acts. Kalau yang 3 atas ni kita bukanlah serangan yang direct kepada ataupun ancaman yang direct kepada sistem, tetapi kita akan lebih fokus kepada intentional acts. Jadi untuk intentional acts ni satunya adalah dalam bentuk fraud lah, dalam bentuk fraud. Fraud ni mungkin kita kata penipuan adalah satu fraud, ataupun kalau kita nak terjemahkan fraud tu kita kata sebagai penipuan. Tetapi tipu sahaja tak semestinya fraud lah. Okey, fraud banyak lagi perkara yang baru kita boleh kata satu serangan itu dipanggil sebagai fraud. Jadi untuk sesuatu penipuan itu kita anggap sebagai fraud, dia ada syarat-syarat ni lah. Okey, pertamanya syarat besar dia ialah fraud ni satu benda yang dilakukan untuk mendapatkan kelebihan yang tidak adil ke atas seseorang, gaining an unfair advantage over another person. Jadi satu pihak dia
cuba mendapatkan kelebihan berbanding dengan satu pihak yang menjadi mangsa tu, tetapi kelebihan tersebut diperolehi dengan secara tidak adil. Kalau perkara tersebut, kelebihan tersebut dilakukan dengan cara yang adil, itu kita tak kata fraud lah, itu kita kata being competitive lah kan. Itu bersaing kan, bersaing, maka dia berusaha untuk memperbaiki proses dia supaya dia mendapat kelebihan saingan. Itu kita tak kata fraud. Tetapi fraud bila mendapat kelebihan berbanding dengan orang lain dengan cara yang tidak adil, cara yang unfair lah kan. Jadi itu satu syarat dia, syarat umum yang besar. Dan untuk syarat umum ini diterima, dia ada 5 syarat di dalamnya lah. Pertamanya ialah false statement, representation or disclosure. Dia melibatkan penipuan lah, penipuan dari segi statement. Kita mengeluarkan statement yang statement tersebut adalah statement tak betul, ataupun representation ialah gambaran, kita memberikan gambaran yang tak betul, ataupun disclosure adalah apa yang kita dedahkan. Kita mendedahkan sesuatu perkara yang tak betul. Jadi kalau kita mendedahkan perkara yang betul, maka kita tak panggil itu sebagai unfair advantage, kan? Tapi bila kita menipu, barulah itu satu bentuk untuk mendapatkan unfair advantage lah. Kedua, bukan sahaja statement tersebut adalah tidak betul, tidak tepat. Kedua, statement tersebut merupakan satu fakta yang menyebabkan mangsa tersebut membuat tindakan berdasarkan fakta yang tidak tepat tersebut lah. Maknanya katakan kita satu perniagaan, dia ingin mendapatkan dia nak mendapatkan pelabur untuk melabur dalam perniagaan tersebut, maka dia mengatakan bahawa keuntungan syarikat sentiasa meningkat sebanyak 10%, ya. Tetapi statement tersebut rupanya tidak tepat. Sebenarnya peningkatan keuntungan tiap-tiap tahun hanya 9.4% katakan. Okey. Tapi dan seterusnya, namun begitu 0.6% yang percentage points yang berbeza tersebut, sebenarnya perbezaan tersebut tidak justify untuk mangsa membuat keputusan. Maknanya mangsa dibuat keputusan untuk melabur atau tak melabur bukanlah kerana 0.6% tersebut, tetapi mungkin pelabur dibuat keputusan kalau perniagaan tersebut, kalau satu perniagaan dia punya kenaikan keuntungan adalah 5% setiap tahun berbanding dengan satu perniagaan lain yang 10%, baru dia akan buat keputusan. Tapi kalau setakat perbezaan 9.4 dengan 10%, mereka tidak akan membuat keputusan, maka itu kita tak anggap sebagai material lah. Maklumat tersebut tidak material. Jadi bila maklumat tersebut tidak material, walaupun maklumat tersebut false, tidak tepat, tidak betul, namun begitu dia punya kadar ketidaktepatan tu adalah begitu kecil sehingga dia tidak menyebabkan mangsa membuat keputusan apa-apa. Jadi dalam keadaan macam tu kita tak anggap sebagai fraud. Ketiga, dia ada niat untuk menipu, intent to deceive. Ada niat untuk menyampaikan maklumat yang ataupun mempengaruhi dengan cara yang tak betul. Jadi kalau maknanya fraud ni dia perlu kepada niat lah, niat daripada orang yang melakukan fraud itu untuk menipu. Kalau dia buat atas tidak sengaja, maknanya dia mengeluarkan satu statement yang tidak benar
dan statement tersebut cukup besar sehingga memberi kesan kepada mangsa. Namun begitu bukanlah niat pemberi maklumat tersebut untuk mengeluarkan maklumat yang tidak tepat, tetapi itu adalah satu ketidaksengajaan kerana satu kesilapan. Jadi yang itu pun tidak dianggap sebagai fraud. Namun begitu dalam menjadi satu kesukaran lah bagaimana kita nak membuktikan dari segi intention tu kan. Yang keempat adalah justifiable reliance on the fraudulent act in which a person takes action. Maknanya ada sebab yang munasabah bagi si mangsa untuk bergantung kepada maklumat yang tak betul tersebut. Maknanya kalau maklumat tersebut tidak betul dan memang ada niat untuk menipu daripada pihak yang membuat penipuan tersebut, tetapi maklumat tersebut kalau any other logical person, orang yang berfikiran logik yang lain, kalau dia nampak maklumat tu, mereka tak akan terpengaruh. Tetapi yang satu orang mangsa ni sahaja yang terpengaruh, dan orang lain akan argue bahawa tak patutnya dia terpengaruh dengan maklumat tersebut, maka itu pun tidak dianggap sebagai memenuhi syarat untuk fraud. Okay, maknanya ada justifiable reliance. Maknanya bila kita bentangkan maklumat tersebut kepada sesiapa, maka secara umumnya mereka akan terpengaruh dengan maklumat tersebut untuk membuat keputusan yang menebelahi pihak orang yang membuat penipuan tersebut lah. Itu baru kita anggap sebagai justifiable reliance. Kemudian yang kelima ialah an injury or loss suffered by the victim. Maknanya syarat kelima ialah ada kerugian yang dialami oleh mangsa. Kalau ada berlakunya penipuan tersebut amountnya besar sehingga menyebabkan orang membuat keputusan yang salah, memang ada niat di pihak orang yang melakukan penipuan untuk melakukan penipuan, kemudian maklumat tersebut memang sesiapa saja kalau dapat maklumat tersebut memang akan membuat tindakan yang tak betul tu. Namun begitu tindakan tersebut tidak menyebabkan apa-apa kerugian kepada mangsa. Okay, tidak ada apa-apa kesan kerugian masa, kerugian ataupun kerugian wang ringgit ataupun injury, kecederaan, maka itu pun tidak dianggap sebagai fraud. Jadi untuk fraud di sesuatu tu, satu penipuan tu dianggap sebagai fraud, maka diperlu kepada 5 syarat ini. Biasanya siapa yang melakukan fraud? Orang yang biasa melakukan fraud ni kita biasanya digelar sebagai white collar criminals. Penjenayah collar putih. Kenapa dikatakan collar putih? Sebab dia membezakan daripada collar biru. Biasanya pekerja buruh kilang, biasanya uniform mereka berwarna biru, dan kalau jenayah yang dilakukan oleh pekerja kilang melibatkan kecurian bahan mentah ataupun kecurian barang siap, dan kecurian tersebut adalah kecurian fizikal. Namun begitu fraud ni dia biasanya tak melibatkan kecurian benda fizikal kan, tetapi dia lebih rumit daripada itu. Namun begitu kesan dia kan kepada mangsa adalah jauh lebih banyak. Kalau pekerja dia mencuri raw material, mencuri barang siap daripada kilang, dia punya kesan dia tak besar, dia punya kerugian yang dihadapi oleh kilang tersebut tak besar, melainkan begitu banyaklah pekerja kilang yang membuat kecurian. Namun begitu bila dalam fraud ni, biasanya dia punya injury ataupun loss tu adalah loss yang besar, dilakukan oleh satu orang tetapi dia punya kesan dia besar dan melibatkan semua perkara-perkara tersebutlah. Ada melibatkan false statement, ada melibatkan penipuan, memang ada niat untuk menipu, dan jadi benda ni biasanya dilakukan oleh orang-orang yang ada position, orang yang ada yang kerja pejabat lah, okey, di peringkat pejabat dan mempunyai to extend some kuasa lah kan. Ada
ada position di dalam organisasi sehingga mereka ni dipercayai, dan kerana kepercayaan tersebut mereka berjaya melakukan fraud. Jadi mereka ni biasanya orang yang memegang jawatan, dan bila memegang jawatan mereka ni bukanlah buruh, tetapi mereka orang yang mungkin pegawai. Jadi oleh sebab itu mereka ni dipanggil white collar, sebab biasanya pegawai-pegawai ni mereka bukan pakai uniform uniform kilang, tapi sebaliknya mereka kerja pejabat, dan biasanya tipikalnya orang pekerja pejabat ni ialah berbaju putih lah. Jadi sebab itu dipanggil sebagai white collar. Jadi biasanya orang yang memegang jawatan, memegang kuasa di dalam organisasi lah yang melakukan fraud. Jadi biasanya accountant yang melakukan fraud, software engineer melakukan fraud, CEO melakukan fraud.